bagi beberapa hari mendatang. Encik Pilih menambah jika dipilih, beliau akan memperjuangkan kepentingan keluarga susah dan warga tua di kawasan ini. Beliau berkata keputusan untuk bertanding di sini dibuat oleh Ketua Parti Encik Tan Cheng Bock. Di pihak pembangkang pula, Parti Pekerja WP melancarkan manifesto pilihan raya parti itu hari ini. Dengan cogan kata Make Your Vote Count atau jadikan undi anda bermakna, ia membawa 5 teras. Ini termasuk bagaimana menangani kos kehidupan, mewujudkan pekerjaan yang bermaruah untuk para pekerja dan demokrasi yang boleh dipertanggungjawabkan. Manifesto pilihan raya WP yang setebal 39 halaman ini dilancarkan Setiausaha Agungnya Pritam Singh petang tadi. Membawa tajuk Jadikan Undi Anda Bermakna, ia antara lain mengemukakan saranan untuk menangani COVID-19 dan kesan-kesannya. Ia juga mencadangkan beberapa cara untuk menurunkan kos kehidupan di Singapura seperti dengan tidak menaikkan kadar GST dan tidak mengenakan sebarang tambang untuk pengangkutan awam khusus bagi warga emas dan orang kurang upaya. Manifesto itu turut menyarankan supaya had usia mengundi diturunkan dari 21 tahun sekarang kepada 18 tahun. Selain itu, ia menjelaskan mengapa had usia bagi golongan bujang untuk membeli flat HDB wajar diturunkan dari 35 tahun sekarang kepada 28 tahun. Sebelum mendedahkan manifestonya itu, WP terlebih dahulu memperkenalkan lagi 4 bakal calonnya untuk GE 2020. Hanya seorang sahaja daripada mereka merupakan wajah baru, iaitu Abdul Sharif Abu Kasim, 54 tahun. Lulusan sarjana dari Universiti Pengurusan Singapura SMU ini pernah bertugas sebagai seorang penyelidik dan beliau berhenti kerja untuk bertanding dalam pilihan raya umum 10 Julai. Ini kerana majikannya mempunyai dasar yang tidak memihak kepada sebarang parti politik. Encik Abdul Sharif pernah menjadi pemandu bas night rider, pemandu teksi sambilan untuk menampung perbelanjaan sekolahnya itu. Let there be more diverse voices representing different social segments and different opinions in Parliament. Saya ada beberapa cadangan untuk menangani masalah yang dihadapi masyarakat Melayu. Satu adalah hukum anti-diskriminasi. Dan ini hukum anti-diskriminasi ini meliputi beberapa aspek. Ia termasuk diskriminasi terhadap ethnic minority, terhadap wanita, terhadap warga tua. 3 lagi bakat yang diperkenalkan termasuk 2 bekas anggota Parlimen tanpa kawasan undi NCMP iaitu Gerald Giam 42 tahun dan Leon Pereira 49 tahun. Encik Giam pernah bertanding dalam 2 pilihan raya sebelum ini iaitu di JRC East Coast pada 2011 dan bersama Encik Pereira pada 2015 di JRC yang sama. Dalam pilihan raya kali ini, kedua-dua mereka akan menggantikan 2 anggota kanan parti itu, Lau Tia Kiang dan Chen Shaw Mau di GRC Aljunied. Bakal calon seterusnya adalah Peguam He Ting Ru 37 tahun yang sebelum ini bertanding di Marine Parade pada 2015. Sementara itu, pagi tadi anggota kanan parti itu Lau Tia Kiang membuat kejutan dengan menyertai bakal calon SMC Hogang Dennis Tan dalam lawatan bertemu penduduk di kawasan undi itu. Perkembangan COVID-19 menyusul selepas ini. Juga ikuti reaksi pelbagai parti politik tentang pemilihan bakal calon-calon pilihan raya kali ini. Jimat tenaga dan wang hanya dengan Mitsubishi Electric Starmax Aircon, mudah dibersihkan dan tiada bunyi bising. Dalam krisis ini, kerjasama lebih kritikal berbanding sebelumnya. Bersama, kita akan bertindak tegas bantu setiap rakyat Singapura agar bangkit lebih kukuh. Pekerjaan anda, keutamaan kami. Kami sedang lakukan yang terbaik, bantu perniagaan berdaya maju untuk bertahan. Walaupun kami berusaha sedaya upaya,
Mungkin juga ramai orang akan hilang pekerjaan. Oleh itu, tumpuan utama kami ialah wujudkan sebanyak mungkin pekerjaan baru. Kami lakukan lebih daripada itu, melabur untuk beri setiap orang batu loncatan untuk bangkit lebih kuat. Kita akan terus jalin kerjasama baru, terutama dalam menghubungkan talian-talian bekalan kritikal di seluruh dunia. Kami akan terus melabur dalam prasarana kita. Pelaburan kita dalam penyelidikan dan inovasi akan tajamkan lagi daya saing kita. Usaha kembangkan ekonomi kita ialah untuk wujudkan pekerjaan yang lebih baik untuk rakyat Singapura. Kami akan terus perkukuh sistem pendidikan. Ini cara kami akan pastikan janji mencapai kemajuan untuk semua. Tiada sesiapa akan dibiarkan harungi cabaran seorang diri. Sedang kita langkah ke hadapan, kami akan kukuhkan kepercayaan dan sokongan terhadap satu sama lain. Di Singapura, kami tidak pernah berhenti berfikir tentang hari esok. Bersama menjadi generasi yang meletakkan anak-anak kita dan anak-anak mereka di atas landasan menuju masa depan lebih cerah. This week on Kin. I have an idea. Why don't the four of us go somewhere nice for dinner tonight? Kenneth? Why not? Oh, the caveman! Are you up for a challenge? Anytime. You're on. $10 fry. So, you like Kenneth? Maybe. Kin, Mondays to Thursdays on 5. More episodes of Kin are available on demand for free on MeWatch. Brought to you by Mitsubishi Electric StarMax Air Conditioner. Terima kasih Singapura kerana telah mencalonkan wira-wira di balik tabir anda. Dan untuk penghargaan khas, anda telah mengundi Lee Tak Ki, Bain Perkooks, Michael Tan dan Yuki Ng. Sebagai tanda penghargaan, kami telah membuat kejutan dengan memberikan pak hadiah istimewa untuk mereka. Dari membantu mereka yang terkandas bila sempadan ditutup. Hingga kebantuan makanan agar mereka tidak kelaparan. Bersama, kita tabik semua wira-wira di kalangan kita. Stay strong, Singapore. Berita diteruskan. Singapura berharap dapat bekerjasama dengan Suruhanjaya Eropah dan pertubuhan-pertubuhan seperti WHO untuk menghasilkan vaksin bagi COVID-19 dan mengedarkannya secara adil dan cepat kepada rakyat di semua negara. Perdana Menteri Lee Hsien Loong berkata demikian kepada sidang puncak ikrar Matlamat Global Bersatu untuk Masa Depan Kita. PM Lee berkata inisiatif seperti sidang puncak ikrar global itu adalah bahagian penting dalam mencari huraian. Beliau menegaskan pandemik COVID-19 akan berterusan. Sehingga vaksin ditemui, kehidupan mungkin tidak kembali kepada keadaan sebelum COVID-19 melanda. Oleh itu, usaha mencari vaksin berbilang pihak sangat penting untuk menyelaraskan tindak balas antarabangsa. Encik Lee berkata bersama-sama dunia dapat mengatasi krisis generasi ini dan bangkit dengan lebih kuat. Singapura melaporkan 213 kes baru jangkitan COVID-19 setakat tengah hari tadi. Jumlah keseluruhannya sudah melepasi 43,400. Dalam laporan awalnya, MOH menyatakan ada 11 kes dalam kalangan masyarakat. 6 daripada mereka merupakan rakyat Singapura atau penduduk tetap dan 5 adalah pemegang pas kerja. Sebilangan besar kes-kes baru itu melibatkan pemegang permit kerja yang tinggal di dormitori-dormitori pekerja asing. MOH akan memberikan perincian lebih lanjut malam ini. Timbalan Perdana Menteri Heng Swee Keat berkata keputusan Encik Ivan Lim untuk menarik diri daripada barisan bakal calon PAP adalah sesuatu yang disesali. Encik Lim mengumumkan malam semalam untuk tidak bertanding dalam pilihan raya umum setelah menghadapi tuduhan secara online sebagai sombong dan bersikap elitis. Perdana Menteri Lee Hsien Loong yang juga Setiausaha Agung PAP telah menerima keputusan Encik Lim untuk menarik diri. DPM Heng berkata Perdana Menteri sudah menyatakan pendiriannya dengan jelas.
Perkara penting sekarang adalah bagi PAP menumpukan perhatian terhadap isu-isu utama iaitu pekerjaan